This call is now being recorded. Okey, Muaz silakan. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Muaz hari ni nak Selamat pagi. present soalan nombor 14. Jadual menunjukkan indeks harga dan pemberat bagi 4 bahan J, K, L dan M dalam pembuatan sejenis kasut. Dalam jadual ni dia tunjuk price index tahun 2018 berdasarkan 2017 dan price index 2019 berdasarkan 2017 dan ada peratus. Diberi bawah indeks gubahan bagi harga item-item tersebut pada tahun 2018 dan 19 berasaskan tahun 2017 masing-masing ialah 128.95 dan 145.7. Soalan pertama, find the value of P. Kalau nak find the value of P, kita kena tambahkan semua peratus. So ada 2P, 30 plus P, 28 dan 24. Tambah semua, totalnya akan jadi 100. So bila dah dapat 100 tu, kita buat 3P sama dengan 100, itu tolak semua nombor yang ada kat sini. Tolak 30, tolak 28, tolak 24. Itu dapat 18. 3P sama dengan 18, P sama dengan 18 bagi 3 dan lepas tu P sama dengan 6. So kat sini kita dah dapat P. Soalan kedua, jika harga bahan J pada 2018 ialah RM5, cari harganya pada tahun 2017. So nak cari harga bahan J, kita ambil 5/X, RM5 dan sama dengan 110 per 100. Kita cross multiply, dapat 110X sama dengan 500. X bawa ke depan, 110 bawa ke belakang, jadi bahagi sama dengan X. X sama dengan 500 bagi 110, kita dapat J, iaitu 4.55. Untuk B pula, harga setiap item telah meningkat sebanyak 45% daripada tahun 17 ke tahun 2020. Soalan dia, calculate the composite index for the year 2020 based on the year 2018. So B1 kita kena buat jadual 2000 kita kena buat jadual 2017 semua tahun-tahun dengan tahun lain. Kalau tahun sama, value dia sentiasa 100 and nak cari and untuk 2017 banding dengan 2018 dia dah bagi kat sini yang garis ni. So 2018 banding 2017 128.95 kat sini. 2019 bandingan 2017 yang tu kita nak betul. Dia dah bagi 145.7. Yang kita nak cari 2020. Value dia sekejap. Alamak, sekejap. Zarif ada tak? Zarif? Kenapa, Boy? Mana kita dapat 145? Tak ingat aku tulis kat mana. Oh ni, sorry. Yang 45% tu? Yang ni Ni kan? Dapat 145. Ya. Okay, kita ambil 145 tu kan dia kata increase 45%. So from 100 increase to 45, so dia jadi 145 lah. 145. Sorry. Daripada soalan tu. So 2020 kita dapat 145. So okay. Soalan B2. Kejap. Arvin angkat tangan ni banyak kali. Kenapa Arvin? Dah jadi ke?
Saja. Saya ingat. Oh, okay. So kalau raise hand ni mesti boleh tanya soalan lah? Ya Allah. Apa? Saja. Saja tu. Yelah tu kalau angkat tangan tu nak tanya soalan lah. Okay, Ah. sekejap saya nak cakap pasal Muaz sekejap sorry. Saya interrupt Apa? sikit. Yang B1 tu, sorry ni apa? Yang calculate apa tu, jadual tu yang ada 100 adalah base current dengan apa current, tahun current semasa dan juga tahun base yang sama dengan 100 kan. Ini kaedah yang dalam buku PET21 tu. So you all yang saya ajar dulu, kalau korang ingat lah, I don't know lah korang ingat ke tidak. Yang saya ajar dulu adalah yang mulut tu, ingat tak? Bentuk mulut. Okay, so ada banyak cara lah. So korang boleh guna kaedah apa nama yang macam Muaz buat ni dalam bentuk jadual ataupun dalam bentuk mulut yang saya buat C sama dengan A darab B per 100 yang itu. Ingat tak? A darab B plus 100. Ingat lah tu. Alah, ada bentuk mulut. Muaz mungkin tak tahulah, Muaz tak masuk sangat kelas. Yang pelajar yang lain. Arvin ingat tak? Apa? Query ke? Mulut Tak ingat lah tu korang tu. Yang bentuk mulut tu. Lips. Bentuk lips. Tapi kita keluarkan satu-satu. Tukar indeks tu kan cikgu. Oh, yang tu. So benda ni boleh macam-cara lah, sama ada you boleh buat yang kaedah minda sahaja pun boleh buat guna kaedah jadual pun boleh, kaedah lips mouth yang saya sebutkan tadi pun boleh. Itu pun kalau korang ingat, kita ingat dah tu, tak apalah. Okey, teruskan Muaz. Okay, untuk soalan B2, jumlah harga semua item tersebut dalam tahun 2017 ialah RM270. Hitung jumlah harga yang sepadan bagi semua item tersebut pada 2020. Untuk B2, kita nak cari hitung 2020 banding 2018, 2019 banding 2018. So kita nak cari X dengan Y. Kita guna X dengan Y, unknown. So first kali kita ambil 128.95 per 100 ni sama dengan 145.7 per Y. Kita cross multiply. Mana dulu? Betul. Kita cross multiply. Kita guna Y nak cari X. So 128.95Y sama dengan 14,570. Dan kita guna kalkulator nak kecilkan. So Y sama dengan 112.9895. Kemudian kita nak cari X pula berdasarkan Y. So 145.7 per 112.9895 sama dengan 145 over X. Dan kita cross multiply sekali. 145.7X sama dengan 16,383.4775. Itu kita guna kalkulator nak kecilkan lagi. X sama dengan 112.4. Okay, itu je. Dan C. Okay, sebelum Muaz teruskan, ada soalan tak daripada pelajar-pelajar yang lain? Tak ada Adam cikgu. ingat je? Edu tak tanya apa-apa? Akif dia ni. Farhan langsung tak masuk dalam kelas saya tu. Apa hal Ya dengan ada. Farhan? Pak An. Korang tak ada mesej-mesej Pak An ke? Tak ada kontak dengan Pak An ke? Tak banyak. Tak ada you. Saya mesej dia tak balas. Call tu tak dapat. Okey lah. Semua okey. Topik yang ni, index number ni sangat-sangat mudah untuk awak dapatkan markah. Jadi saya rasa tolonglah semua orang faham macam mana nak jawab soalan index ni. At least korang dah 10 hingga 8 markah kat situ je dah dapat dah. Free. Selain daripada yang graph pun korang boleh score dekat graph. At least untuk dapatkan lulus sekurang-kurangnya untuk pelajar yang lemah. Okay. Dan juga pelajar yang sederhana lah.
Okey, teruskan Muaz. Terima kasih. Okay, untuk soalan terakhir, soalan C disuruh find the value of X and Y. So kita nak cari X, kita mula-mula tulis dulu cara nak cari P. Okay, nak cari X, kita tengok jadual ni. Kita price index for year 2018 adalah X, price index for year 2019 adalah Y. So untuk X kita ambil 110, kita darabkan dengan 2P, and berdasarkan soalan pertama P sama dengan 6. So 110 darab 2P tambah 130 darab 30 plus P, so 36. 625 per X darab 28 tambah 105 darab 24. So di equation dia semua ni per 100 sama dengan 128.95. Kemudian kita dah dapat value semua, kita cuma kecilkan 8,520 tambah 17,500 over X sama dengan 12,895. Itu kita buat ke belakang tambah dan kita kecilkan lagi 17,500 sama dengan 4,375 X. Untuk guna kalkulator, X kita kecilkan jadi X sama dengan 4. Untuk cari Y, sama juga, kita ambil price index for the year 2019, 125 darab 2P. Okay, konsep yang Muaz cakap ni adalah formula untuk apa nama tu, composite index. Semua orang kena tahulah bagaimana nak dapatkan composite index. Kalau tak tahu boleh rujuk di muka hadapan, ada bentuk I bar. Itu adalah bar tu maksudnya ada garis ke atas. I garis ke atas itu adalah composite index. Rujuk di formula di hadapan kalau tak ingat. Tapi hopefully semua orang kena ingat lah. Okey, terus. Okay, untuk cari Y ni kita guna formula sama dengan tadi, cuma kita tukar X dengan Y. Y ni ni X, ni Y. Sorry. Allah. Ni X, ni Y. So Muaz ada kita pen tapi cerita Muaz. tak, saya guna mouse je cikgu. Oh, tapi cantik tulisan. Bagus. Kita ambil value Y tadi 125 per 2P, darab 2P iaitu 12 tambah 187.5 darab 30 plus P, 36 tambah 140 darab 28 tambah 20Y darab 24. Itu dapat 145.7. Kita guna kalkulator 12,170 tambah 480Y sama dengan 14,570. Itu 480Y sama dengan 2,400. Itu Y sama dengan 5. Itu je cikgu. Terima kasih. Okey, bagus penerangan yang pada saya jelas lah. Lebih jelas daripada tuan yang lain. Okey, dia punya kaedah nak pergi ke sana pergi ke sini pun bagus. Dia macam tunjuk cara yang sepatutnya lah. Nampak tersusun. Bagus Muaz. Kita tanya kepada Zari juga nak didik dia bagus. Okey, siapa next? Ada soalan tak sebelum kita terus pada nombor 15 iaitu soalan linear programming? Ada soalan tak? Ada apa yang ditanya Iskandar? Akif? Cikgu. Okey. Kori? Cikgu. Ya. Apa? Ya, Yang paper Kelantan tu nak bincang bila ya? Ya. Apa dia lah? Ni hari ni kita last habis 15 kan? Ni hari apa? Hari Rabu lah. Hari Rabu. Alright. Okay, hari Rabu kita mula Kelantan. Nanti korang isi nama, pilih siap-siap mana-mana nak. Mana yang nak senang, ambil yang senang. Kalau tidak, saya main random je, tulis je apa suka hati saya, nanti saya nak pilih siapa-siapa. Okay. Ada soalan lagi? Apa yang ada ni? Tengok Ustaz.
Daim, soalan. Baru masuk kan Daim? Pesan lambat. Tak ada dah. Okay. Eddie. Eddie mesti dah ada nak tanya kan, Di? Di? Soalan tadi. Baru masuk ni pun ni. Tak ada. Semua saya harap semua buat. Bukan saja mendengar apa yang kawan-kawan cakap, mendengar apa yang cikgu tulis, cakap-cakap tu semua. Kena buat. Practice makes perfect. Kalau you tak buat, you dengar saja, mungkin you faham masa itu. Tapi bila nak buat, dah kelang kabut. You kena practice. Okay, pada pelajar yang lemah, tolong fokus kepada topik-topik yang awak nak buat. Yang awak kena pilih lah, kena pilih siap-siap dan study betul-betul dekat topik yang itu. 4-5 topik cukup dah untuk paper 2. Untuk paper 1 lah, buatlah sikit-sikit benda yang tahu. InsyaAllah boleh lulus punya. Faham tak? Saya ada soalan. Yang saya... Muaz, yang jawapan B1 dengan B2 apa? B1 dengan B2. 30 based on year 2018. Kita ambil 100 dalam 100, dia tambah, dia naik 45% daripada 2017 kan. So 100 darab 145%, dapat 145. Untuk B2 ni apa, dia kita cross multiply je. Kita ambil B2 sama nampak? Ni. Sekejap, 100 darab 145. 100 darab. Kenapa darab? Okay, dah tu Sebab je. dia based on 2017 je. 100 tambah lah. Tambah, boleh lah. Lebih dari apa? Tak, dia tadi based on 100 tambah 2017 kan. 45, jadi 145. Maksud awak 100 tambah 45 jadi 145 kan? Macam mana? Tak, sebab 45% So konsep dia 100 ialah 45. So tambah je lah. Tapi nombor 2 tu, tapi cikgu nombor 2 tu dia tanya harga, bukan so kena bagi jawapan harga kan? Alamak. Saya buat macam tu tapi dapat jawapan. The total price B2 dia tanya total price. The total price of all the items in year 2017. Jawapan awak mana? Tu 391 kan? 391 tu apa? Betul lah. 391 Lepas. Sekejap, B2. Tadi tak mention benda tu. 391 Tadi saya tak mention pun benda ni. 50. Ni RM391.50 ada ni. Cuma dia tak tulis RM tu. Tadi saya tak mention. Mention RM sikit. Macam mana boleh tulis pakai mouse dengan cantik lah. Kagum lah. Dah biasa kot. Okay. Dah biasa. What's up buat presentation? Okay, tak apa. Next. Sida ke si? Sida je tu. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Kori, okay? Tak ada cikgu. Baik, kita move to the next question. Okay, move to the next question. Nombor 15. Silakan Encik Akif. Akif, kenapa gambar awak? Cikgu Akif. Ya, cikgu. Sekejap, saya present. Kenapa gambar awak tu pelik? Kat hidung tu ada apa? Itu filter, cikgu. Buruk lah letak benda kat hidung. Benda ada ni. Hidung Sorry ni. Sorry lah guys. Okay, hari ni ada pertambahan 14 orang. Korang memang macam tu nak cakap dengan parent, ingatkan parent, lepas tu parent dah betul baru masuk kelas. Asal tak ada tekan share tu. Aduh. Okay dah. Boleh. Tekan je, boleh. Dah. Siapa lah angkat tangan ni? Belum? Saya dah tekan. Ada on dulu. Okay. Cikgu. Oh cikgu. Ya, ada. Dah nampak lah cikgu. Dah nampak apa? Saya punya soalan Ya. lah. Cikgu, paper Kelantan tu saya ambil soalan indeks
Oh okey, saya tak tengok lagi handphone. Handphone ada kat sini. Saya buka WhatsApp pula sekarang kan tengah kelas. Okey, Ya, siapa nanti- yang nak soalan mana-mana tulis dekat sini. Tulis dekat senarai WhatsApp yang saya dah bagi tu. Okay, Korang boleh tengok lah awal-awal mana yang korang nak. Kalau tidak nanti saya pilih je suka hati saya nanti. Cikgu, saya Especially punya ni paper dah two, present lah. Saya tak boleh nak nampak. Apa dia? Nampak Hakim, nampak. Dah dekat skrin Nampak saya. lah. Nampak kan? Nampak. Okey, Nampak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni saya akan jawab soalan 15. Linear progression. Okay. A tailor shop produce two types of kebaya, A and B. The making of kebaya involves two processes, cutting and sewing. Ah? Nanti besarkan sikit. Zoom. Macam mana? Macam mana nak zoom lah? Zoom tekan plus kat atas tu, ada plus kat atas Oh, tu. plus. Tengah-tengah tu. Wow, gempak siap. Okay. So the table 4 shows the time taken to cut and sew a kebaya. So okay, macam tu lah. Lepas tu, the shop produce X units of kebaya A and Y units of kebaya B per day. The production per day is based on 3 constraints. 2 of the constraints are as follows. Okay, dia dah bagi 2 kat sini. Lepas tu lagi 1 dekat graf. Mana graf? Ni dia dah bagi. So kita kena cari lagi 2. So dia dah bagi 2 ni, dia bagi dalam ayat. The maximum, yang pertama, the maximum total time for cutting both kebaya is 1800 minutes. Yang kedua, the total time of sewing both kebaya is at least 240 minutes. Okay, kita bergerak ke soalan A. Write two inequalities other than X. Macam nak sebut ni cikgu? Equals or more than. Besar. Equals or more than. Equals or more than 0 and Y equals or more than 0 which satisfy the two constraint. Okay, so dia suruh cari lagi 2 constraint yang kita kena cari tu. Kita ikut daripada base kita, daripada soalan yang dia bagi, daripada ayat. So kita tukar jadi nombor lah. So dia kata yang pertama, the maximum total time for cutting both kebaya is 1800 minutes. So maksudnya dua-dua campur ni akan dapat 1800. So 40 X sebab dia unit X. Kebaya A tu unit X. Mana yang Y pula sebab kebaya B. So 40X tambah 50Y. Dia less or equal 1800 sebab dia kata maximum total time. So maksudnya maksimum dia 1800. So kita kenalah buat less or equal 1800. Lepas tu yang kedua, the total time for sewing both kebaya is at least 240 minutes. So kita tengok dia punya sewing A dengan B 20 dan 15. So dia kata the total time for both. So kita campur macam tadi, ikut macam tadi 20X tambah 15Y. Lepas tu dia kata at least maksudnya paling kurang lah dia kena buat 240 minit. So kita buat more or equal 240. Faham ke tidak? Tidak lah. Faham. Faham Semua yang lain. Maaf lah, saya blank sikit lah. Tak apa, Lepas tu bagus. B, the third constraint is represented by the shaded region in the graph on page 19. Write in the words that constraint. Okay. Kita tengok graph. Ni. Nampak aku? Nampak. Nampak. So dari tadi kita tengok graph ni kan. Nampak. So kita tukarkan X equal to 2/3Y jadi ayat. So dia akan jadi macam ni. Wait. Jangan keluar ni.
Tutup lah. Asal dia keluar benda lain. Main-main lah. Alah, sekejap ego. Dia terkeluar. Nasib baik keluar benda tu, bukan benda lain. Tu lah tu. Relax. Alah. Mana ya? Cari. Tenang. Hilang ah. Korang cari apa? Yang tadi tu ke? Yang paper tadi tu? Ya. Apa pergi dekat yang bulat-bulat ni? Apa dekat PDF tu kan? Tak apa, saya cakap je lah cikgu jawapan dia. Ni sebelah gambar ni, bulat-bulat ni. Bulat-bulat mana ego? Alah macam ombak bulat-bulat tu. Sebelah galeri gambar tu, belah kanan. Bawah sekali, tab bawah sekali. Setting. Bukan, tab bawah sekali. Tab bawah. Bawah mana ego? Bawah ni, la ilaha illallah. Ni. Tak apa ego, saya cakap lah dia punya soalan. Jawapan. Susah lah dia ni. Discord okey. Google Meet. Angkat tangannya di atas. Discord. Discord okey. Aduh. Okay, so jawapan B dia suruh tulislah ni. X, Allah, lawannya. X 3/2 Y jadi ayat. So, X equals to 3/2 Y, dia akan jadi the number of kebaya B is not more than 3/2 times the number of kebaya A. So, X ni represent kebaya A sebab kebaya A tu unit X dan Y represent kebaya B sebab Y tu unit untuk kebaya B. Faham tak ego? Okay, Boleh sorry. Faham. Tak faham Macam mana boleh hilang tadi? Tunjuk, awak nak cari apa yang hilang? Kata hilang nak cari apa sebenarnya? Saya nak cari gambar yang saya tulis. Tapi dah hilang. Bukan dekat atas ni juga ke? Bukan. Bawah lah sikit. Scroll bawah, scroll lagi. Scroll bawah. Tak ada. Bukan. Awak ada tulis kat tempat lain tadi Gambar tu gambar kau sendiri ke Cap? Apa? Gambar tu gambar kau sendiri ke? Kita tekan folder kuning kat bawah tu. Oh, jadi dah tekan lah. Yang ni. Sabar je ya rakan-rakan. Minta maaf. Rumah siapa pula kat Istana Budaya tu? Okay, dapat. Okay, so B. Ni Tekan jawapan zoom dia. kat atas. Besarkan Apa? sikit. Besarkan sikit. Tekan zoom kat atas, tak nampak? Woi, gila lah benda ni. Ni. Dia kata the number of kebaya B is not more than 3/2 times the number of kebaya A. Maksud dia saya pun tak faham sangat ego. Stupid. Okay. Jangan. Okay. Susah nak explain lah. Aku beritahu Y is less than or equal to 3/2x. Betul ke tak? Betul. Betul. Okay. Sebab kebaya B ni kita tukar jadi Y, kebaya A ni kita tukar jadi X. Lepas tu baca balik. So the number of X is not more than 3/2 times the number of Y. Tak, tadi dia confused sebab kau letak X sebagai subjek. Kau letak X not less than or equal to 3/2 Y. Sebenarnya dia terbalik kan? Betul lah tu. Okay, terima kasih. Sama. Kita kembali kepada soalan C. On the graph on page 19, construct and shade the region R which satisfies all the three constraints. Alright. So, untuk cari, kan dia dah ada 3. Satu dia dah bagi dekat graph. Lepas tu 2 kita kena cari. Tapi yang 2 yang ni, kita tak dapat koordinat dia lagi. So
So kita kena tukar daripada bentuk ni jadi bentuk koordinat. Dia akan jadi macam kat sini. Macam ni. Macam ni nak cari, kalau nak cari X, kita bahagikan 1800 bahagi 40. So dapat 45. 1800 kita bagikan 50 dapat 36. Ini dah dapat satu constraint. Lepas tu next lagi 240 bahagi 20 dapat 12. Itu koordinat X. Lepas tu 240 bahagi 15 dapat koordinat Y, 16. So kita dah dapat dua constraint. So kita pergi kat graf, kita garislah dia punya garisan. So yang constant tadi yang first tu. Okay, kita dekatkan sikit lah. So tak boleh slide lah. Okay. So tadi yang pertama X 45, Y 36. So kita garis straight terus pergi. Lepas tu constant yang kedua kita dapat X 12, Y 16. Lepas tu kita garis. Habis. Okay. Lepas tu kita pergi ke soal. Macam mana awak dapat region dia? Dia punya shaded tu. Okay. Shaded tu, belum sekali ya. Okay, shaded. Nampak tak shaded ni? Nampak kot. Nampak. Nak dapat shaded ni, Setiap satu garis tu awak kena tentukan shaded dia kat belah bawah ke belah atas ke. tahu you. So shaded, kita nak dapat shaded ni, kita kena tengok daripada dia punya apa punya apa tu you? Mulakan dengan Persamaan dia. Okay. Persamaan 40x tambah 50y dengan 20x tambah 15y. So kalau nak cari dia punya shaded ni dekat mana, kita kena tentukan sama ada dia shade kat atas line tu ke ataupun kat bawah. So kita tengok daripada line yang pertama, iaitu line 40x tambah 50y. So kita akan shade dia kat bawah sebab dia punya equal to less than or more. Maksudnya dia kurang daripada equation dia. So kita kena cara tu akan menyebabkan ada certain persamaan yang dia tak begitu tau. Jadi adalah lebih selamat sekiranya awak ambil satu titik yang belah bawah daripada garis. Contoh yang pertama garisan ni kan, garisan yang first ni, semua orang tengok garisan yang first. Awak tengok titik di bawah dia, awak masukkan titik, contohlah titik yang pada intersect Y, intersect X mana belum banyak bunyi pinggan ni. 35 sebagai X, so awak masukkan dalam persamaan yang tadi. Awak cuba kira X dengan Y dia tu, masukkan X dengan Y. Y kosong, X 35 ataupun 30 ataupun manalah yang belah bawah tu. Jadi awak terima. Kalau ia benar, persamaan itu lebih kecil, maksudnya dia belah bawah lah. Macam itu saya pernah ajar ni. Sebab kita tak boleh bergantung kepada persamaan yang timbul. Cikgu. Cap, mute cap. Sekejap. Sekejap ni. Okay. Nice cikgu. Dah boleh cikgu. Okay. Oh, yang tadi tu sebab bising tu aktif ke? Okay. Apa saya cakap tadi tu? Okay, awak tak boleh bergantung harap kepada simbol lebih kecil lebih besar tu
So kadang-kadang dia punya garisan dia tu tak menentu. Okay, lebih baik anda ambil satu titik di mana-mana belah atas ataupun belah bawah. Awak masukkan nilai X dan nilai Y dalam persamaan tersebut. Lepas tu awak bandingkan adakah benar ke tak samaan tersebut. Kalau benar kalau titik tu belah bawah, kalau dia benar, dia belah bawah lah. Dia punya shaded dia belah bawah lah, faham? Kalau salah, maka dia belah atas. Itu saja. Masukkan titik. Awak pilih mana-mana titik yang belah bawah, belah atas. Faham? Faham Iko. Okay. Cikgu. Okay, nice. Teruskan. Faham cikgu. Okay, kita teruskan soalan D, soalan last. Saya ada kata ikut graf yang kita dah construct. So Roman 1, the number of kebaya B if 10 pieces of kebaya A are made per day. So, kita tengok graf tadi yang kita dah buat. So dia kata kebaya apa ni? Kebaya B if 10 pieces of kebaya A. So kita tengok sini kebaya A tu represent sebagai X. So kita tengok daripada point 10. Lepas tu kita garis terus naik atas dan jumpa point ini. Lepas tu so dia punya Y, jawapan dia Y equals to 15. Okay. Lepas tu Roman 2, maximum total profit per day if the profit from A is 50 and from A kebaya is 80. Lepas tu dia kata maksimum. So maksimum kita akan cari dekat sini. Allah, macam mana nak tulis? Dekat sini. Dekat point yang atas sekali. Maximum point. So sekejap. So daripada titik tu kita akan dapat koordinat 16 23. So dia kata kecilkanlah pensel tu, tebal benar. tak apa. Lepas tu dia kata maximum total profit. So kita masukkan 1623 tu dalam equation yang ini, 40x tambah 50y less or equal to 1800. Dan kita dapat jawapan iaitu kita dapat 2,640 ringgit. Persamaan nak awak masuk ni? Persamaan ni awak masuk? Sama air yang kecil sikit. Yang ni aku. Bukan. Ini D2. Saya macam tak faham lah yang dua yang aku. D2 tu tengok dia soalan dia. Maximum total profit per day is the profit from A kebaya, maksudnya X 50x kan? Tengok ayat bawah D2 tu 50x kan? Tambah kan? 80y sama dengan maksimum profit dia. So masukkan titik 1623 tadi tu ke dalam itu 50x. Okay. 80y. So X tu tukar jadi 16, Y tu tukar jadi 23. Ya. Okay. So 50 darab 16 Allah tambah 80 tambah 23. So jawapan dia 2640. 2640.
RM. RM kat depan ni. Siap. Okey. Ada siapa-siapa nak tambah apa-apa apa nama jalan kerja yang tertinggal ke yang awak rasa perlu tapi Akif tak tunjuk? Ada siapa-siapa nak beri pandangan? Ataupun sebarang soalan? Ada. Okay, Ada. Bagus. tak ada. Tak ada cikgu. Zarif ada ke? Tak ada. Bukan ke dia ingat tak dulu kita pernah buat satu garis hidden. Bila soalan yang last soalan programming ni kita akan biasanya kita akan buat apa nama satu garis yang macam untuk kita cari titik maksimum sebab kadang-kadang titik maksimum dia macam tak macam ni, macam yang dalam soalan ni jelas titik maksimum dia. Jadi kita tak perlu nak buat garis-garis tu. Tapi ada certain soalan yang dia punya R dia shaded R dia tu titik maksimum dia tak berapa nampak, tak berapa orang kata kat belah sini ke kat belah sana. Jadi dari situ kita kena buat satu garisan. Korang ingat tak? Zarif ingat tak yang kita duk bincang dulu tu Zarif? Zarif ada tak dalam ni? Ada. Dia tunjuk sikit Zarif, dia punya tu. Nak buat dia punya persamaan tu. Ingat? Okay, cuba tunjuk sikit. Yang ni untuk soalan yang apa tahu yang linear programming yang last sekali. Biasa dia macam tu, dia keluar yang last sekali. Mana Zarif? Zarif presenting ke? Cuba nampak. Cuba saya buat apa? Explain apa? Yang tu, yang B2 tu. Dulu kita ada pernah buat, kita ada bincang buat garis hidden untuk dapatkan maksimum ataupun minimum profit. Daripada titik yang ada tu, ingat tak? Titik-titik yang ada tu. Tapi ada certain titik yang kita tak nampak dia punya maksimum ke minimum. Yang kurang ketara. So dari situ kita kena buat ada satu garisan hidden. Kalau korang pernah ingat yang kecil tu masa dalam yang equation kecil tu ke? Yes. Satu yang korang buat garis terputus tu kan. Buat garis terputus. Lepas tu awak akan gerakkan garis itu, tengok mana yang paling last kali titik yang paling last kena, itu yang maksimum. Tengok. Itu yang minimum. Ada ingat tak? Saya tahu tu. Cara Nazim pun duk tanya lagi tu masa kita duk masuk topik ni. Yelah, cara Nazim pun ada lah masa tu, masa kita duk bincang tu. Cuba Zarif tunjuk sikit macam mana nak buat tu. Tunjuk Zarif. Tak ingat je, kena study balik. Kau sekejap tak pergi sekolah kau ajar Zarif. Cepat Kau tak perlu sebab yang ni macam dia tak bagi tahu dia punya lebih kecil ataupun lebih besar sama dengan apa kan. Sebab dia cuma berikan tu ada kaitan dengan dua. Tadi saya duk tengok juga masuk yang hari tu kan. Saya pun tak jumpa, pokoklah korang ada jumpa. Tak apalah, kalau tak ada jumpa tu as long as last tu tak apalah. Okey, semua okey? Ada soalan tak? 15 orang. Walaupun datang yang lambat, tanya. Saya masuk. Saya masuk. Ya? Saya masuk. Tahulah, nampak. Okey, terima kasih pada semua yang masuk ni. Saya sebut nama seorang-seorang ni. Ya. Emil Aziz, Emil dengan Amir Farid dah kenapa angkat tangan? Turun balik. Tanya Adam, Edi, Mu'an, Akif sebagai presenter yang bagus, Mu'an sebagai presenter yang bagus, Tanya. Presenter bagus boleh. Dia cikgu. Gila Presenter pula yang siang bagus. ni.
Tania, datang semua orang ni. Ali malah ada dia datang. Good Selalu teacher. datang. Yang jarang-jarang masuk. Okay, Kevin, Tania masuk dah. Kuri kenapa macam biskut, cik semua kejap masuk. Biskut Sama dengan ada tu dah masuk kan tak masuk. Eddie mula. Okay, Tania lah semua yang bagus lah untuk orang tanya pun bagi pandangan kena buat Okay, cari saya next saya tak masuk. saya perlu dengar suara Okay. daripada anda semua sebab orang tak Cikgu next orang kan tak hantar dengar. Cikgu next saya tak masuk cikgu. Orang kan tak masukkan kerja rumah kat dalam Google Classroom. Jadi saya tak tahu orang buat ke tak buat. At least kurang-kurangnya kalau saya berikan kerja seorang-seorang macam ni, nampaklah sikit korang buat. Okey, itu saja Cikgu. dari saya. Ya. Cikgu. Next class saya tak nak masuk lah cikgu. Kenapa? Baik. Saya nak Cikgu tidur lah. bagi tahu mak dia confirm rata. Meh, benda ni rekod meh. Saya stop. Saya record. Yeah. Saya Beritahu record. kakak dia. Cikgu saya masuk. Beritahu Okay, Nabila. saya nak hantar dekat mak kepada Faris ni. Dia kata dia nak datang. Tak nak. Confirm rata Saya tak cikgu. nak masuk lah cikgu. Beritahu Nabila. Saya tak nak masuk lah cikgu. Aidah. Okey, korang ada lagi tak kelas 1.5? Cikgu, nama saya cikgu tak Ada tak? sebut. Nama dia Iskandar Aidah. tak nak? Iskandar memang masuk. Lalu. Iskandar. Iskandar masuk. Ada kelas aku. Saya suka. Iskandar, Daim, Zarif, Arvin. Ni orang-orang yang selalu masuk. Daim dah sebut dah. Akif pun selalu Saya masuk. masuk sebab Amir, nanti cikgu report aku. Amir Haikal dah masuk pula. Dia masuk, soalan yang kena masuk. Cikgu, next class saya tak nak masuk. Alright. Cikgu. Hari Rabu kita mula dengan Kelantan paper 1. Please ready. Terutamanya Tak nak pelajar masuk, cikgu. yang buat presentation. Cikgu. Masuk. Tak nak. Okey, Cikgu terima kasih. Saya nak Assalamualaikum. tidur. Terima kasih. Terima kasih Cikgu, cikgu. yang nama aku apa? Terima kasih. Tengoklah jadual lah meh. Ha? Cikgu? Tengoklah jadual meh. Cikgu? Hari Rabu buat apa? Tengoklah jadual. Cikgu. Cikgu, hari Rabu buat apa? Gila. Meh. Cikgu, pukul apa?